Bila kita cerita tentang marketing, adalah kerja-kerja untuk memahami hati perasaan manusia. Nak dera marketing, tolong bercinta dengan ramai orang. Kalau ada dekat buat kerja marketing ni mudah, maaflah saya tak setuju. Betul-betul pun sama juga. Berasap juga sebenarnya. Assalamualaikum. Selamat datang ke Studio Marketing episod 2. Bersama saya Cik Faz. Saya Zaim Akmal. Dan saya Sir Kimi. Okey, hari ni kita dah episod yang kedua ni, Coach. Ya ke episod kedua? Episod kedua? Ya. Kan? Bukan episod satu pakai baju ni. Saya rasa Faz yang sama, kita lain. Kan? Macam mana? Sempat tukar tadi. Sebab tukar hari. Episod kedua. Episod kedua. Topik lain beza topik beza. Ya, topik hari ni topik kita hari ni adalah efektif ke paid marketing. Dan hari ni kita nak kupas lebih lanjut lah part teknikal sikit lah dalam marketing. Episod pertama kita mau kepada relax, general, apa itu online marketing. So hari ni kita nak jump kepada technical part lah. Selalunya kalau bila orang buat iklan ni, Coach, dia kurang sikit lah nak pandai dalam baca data lah. Bukan pandai, maksudnya ada ragu-ragu part iklan ni betul ke diorang buat. Sebab kadang-kadang Berkesan ke tak? Yes. Untung ke rugi ke? Boleh tak Sir Kimi tolong ulas sikit lah berkenaan dengan paid marketing. Paid marketing, so indikator masuk Faz. Yes, indikator. Indikator. Kita tanya marketer. Kita tanya marketer. Okay, Coach. Zaim. Saya. Kalau saya kan? saya buat marketer. paid ads. Saya buat paid ads. Dekat platform mana? Dekat platform Facebook saya ada. Saya pula yang jadi host yang duduk sini. Mungkin dia terlalu biru. Biru kena tanya kan. Tak apa, kita sembang, tapi insyaAllah ada point, ada manfaat kan. Kalau Zaim sendiri, Zaim tengok data apa ataupun key metric ataupun indikator apa? Okay, baik. Untuk mengatakan kempen iklan yang Zaim Akmal buat tu bagus atau tak, patut diteruskan atau tak. Betul. Baik. Untuk saya selama ni pernah menjadi sampai sekarang pun jadi marketer kan. So kita tahulah, kita belajar sedikit berkenaan dengan indikator. Jangan skema sangat. Jangan skema sangat Macam mana nak tahu iklan tu untung kan? Bukan. Okay, baik. So kita cerita pasal technical parts. Apa yang saya tengok untuk nak tengok iklan tu okey ke tak okey, boleh teruskan ke, boleh upscale ke dan sebagainya. Okay, yang pertama sekali, yang paling besar lah CTR. Dan kita tengok CTR tu apa? CTR adalah link click to rate. Okay. Dia cerita berkenaan dengan berapa banyak orang tekan link dekat dalam kita punya ads tu. Ini dekat platform mana ni? Ini macam saya cakap tadi, saya buat 2 platform lah untuk sementara ni, Facebook dan juga TikTok. So sama je. Dua-dua tu pun indikator lebih kurang sama je untuk dua-dua platform tu. Okay, yang pertama CTR, yang kedua adalah landing page view. Okay, lepas tu kita ada CPM, kita tengok per 1000 impression, berapa banyak cost dia. Biasanya target kita adalah bawah RM20. Ni saya cerita pasal general question sebab saya pun tak pakar sangat kan. Kita cerita pasal kita cerita dulu. Okay. Okay, CTR, landing page view, cost per landing page view, CPM, dan apa lagi? Biasanya link click, CPC dan sebagainya. So kita tengok tu, kita akan ada KPI untuk iklan kita dan kita just ikut je guideline dia. Kalau ni mahal, kat mana nak kena adjust dan sebagainya. Okay, so for now untuk basic tu, saya akan tengok yang tu dulu. Untuk kita nak run iklan tu lah. Betul ke Sir Kimi? Itulah, saya pun takut salah ni. Alhamdulillah. Betul kan apa yang Zaim praktik kan. Cuma macam saya sendiri, ni nasihat saya pada semua lah. InsyaAllah bila kita buat marketing tu, okay, dia saya tak jawab teknikal sangat, tapi saya nak mungkin nak buka sudut pandang ataupun pemikiran kita ni dengan lebih luas. Okay, kita buat ads, kita buat marketing lah, senang cerita. Kita buat iklan dan sebagainya. Apa yang kita nak daripada situ? Sales lah. Apa yang kita nak daripada situ? Saya duit lah. Return daripada ads tu lah kan. Betul kan. So bila kita buat ads, RM1, RM2, RM100, RM200, RM1000 kita spend, of course ujung sekali kita nak pulangkan dia. Betul. Every single sen yang kita spend tu, kita nak pulangkan dia. So nombor satu yang saya akan tengok, return dia. Selagi mana kata untung, bagus, alhamdulillah, memberasakan capai target seperti mana yang kita nak, yang saya nak dan sebagainya,
jalan saja. Okay. Nombor satu. Kena tulis ni. Saya kena tulis ni return kan. Return je. ROI Kan? dia. ROI. Ada setengah kalau kita nak cerita tentang PX ni, kita tengok ni ROAS. 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 Selagi mana ROAS bagus, cuma bila saya nak sebut bagus ni ataupun pengurutan dia subjektif. Bergantung pada produk atau servis masing-masing kan. Subjektif lah. Nak letak satu numbers yang tepat tu tidak boleh. Tak boleh. Bergantunglah. Okay. So selagi mana bagus, ya, maksudnya kempen yang kita buat tu berkesan lah. Itu saja. Kemudian barulah kita tengok data-data lain kan. Mungkin kalau contoh ROAS ataupun return yang kita dapat tu tak seperti mana yang kita harapkan, maka barulah kita boleh double check dengan data-data lain. Betul. Kan contoh CTR bagus ke tak, CPM mahal ke murah, kan, dan sebagainya. CPC mahal ke, landing page kalau contoh kita buat iklan bawa traffic masuk ke website kan, landing page mahal ke, conversion rate, semua tu banyak kalau kita nak cerita dalam paid ads ni. Ya. Dan ni adalah fokus more kepada iklan yang untuk sales lah kan. Yang nak duit, return duit balik dekat kita. Betul. Okay. So macam kalau ada orang yang dia tak berapa nak pandai sangat twist kan. Contoh, ada orang dia pandai nak baca data. Okay. Ada orang dia bila dengar ni semua dia jadi jam dah otak dia. Apa tu ni, apa ni. Dia panik. Dan apa nasihat coach untuk orang yang macam level beginner lah orang kata dalam buat iklan ni? Okay, level beginner. Ni betul-betul zero ni. Betul-betul zero. Dia Mungkin baru mungkin dia buat pun kos mungkin RM20 je. Yes, mungkin RM10, RM15 ke. Sebab ada orang yang beginner betul. Betul. Dia takut nak bakar duit lah. Macam kita dah. Akmal, Zaim ni dah biasa dah. Puluh-puluh ribu dah dia bakar duit. Berapa dah spend? Saya untuk average spend untuk satu hari biasa RM4,000 ke RM5,000. Tamu dia dengar ni dia bakar duit. Okay. Bagi beginner lah, beginner macam saya bagi tahu tadi, jaga return lah. Jaga return tadi setiap satu sen yang you spend, make sure dapat balik return yang seperti mana yang you nak lah, yang menguntungkan lah. So, daripada situ kita boleh rolling balik, besarkan kita punya campaign tu. Okay. Dan okay, sebagai contoh, bila buat RM30, bukan maksud saya buat RM30, kita jalankan satu-satu kempen dengan bajet kecil lah. Saya tarik balik bukan RM30. Kecil tu pun subjektif. Betul. Kalau saya kecil sebut bagi kita berapa kan? Ya, kalau contoh saya sebut 100 tu kecil, ada setengah orang, oi besar. Betul. Besar. Ada setengah pula cakap 100 je. Kan, so subjektif lah. Tapi point dia, kalau you spend kecil ke besar ke, sejujurnya dia itu bukanlah faktor utama kepada sukses atau tidak kempen itu. Faham. Okay, itu kalau macam kita yang buat sendiri ads tu. Kalau kita upah orang untuk buat ads, maksudnya daripada pandangan coach kan, berapa banyak yang kita spend dan indikator apa yang sepatutnya, contoh selalunya orang dah bayar orang luar ataupun outsource untuk jalankan ads. Tapi diorang tak tahu ads yang outsource ni buat betul ke tak, return ke tak. Boleh tak? Sebelum nak deal dengan mana-mana pihak ketiga, outsource pihak ketiga, maksudnya kita nak hire orang luar ni, pandangan saya adalah kita sendiri kena clear dengan target kita. Kan? Kita kena clear dengan target kita, berapa yang kita nak, dan masa nak deal dengan si kawan tu, pastikan benda ni di dua-dua pihak, maksudnya saya ataupun Zaim. Contoh saya adalah usahawan. Saya dengan Zaim ni dah clear part tu. Dia kena jelas lah dia nak apa daripada dia punya campaign tu lah, outsource tu. Ya. Dan of course dah menjadi tanggungjawab outsource tu untuk deliver lah tu, perform seperti lah. mana yang tadi. Masalah ramai orang kan, ada, yelah saya faham, mungkin ada setengah orang cakap tak apa, nak cuba-cuba dulu. So bila cuba-cuba, dia akan jadi satu macam benda yang dia tak tahu hala tuju. Tak ada tuju kan. Yang kawan tu pun spend je lah. Bakar je duit. Bakar je lah duit. Betul, ni reality. Memang reality kan? memang. Nasihat saya again, lagi sekali,
tak kisah sama ada you nak buat sendiri, tapi dalam kes tadi nak hire orang kan. Kena jelas dulu. Betul. Kena jelas dulu you nak apa. Okay, saya pergi contoh dekat sini, saya buat simulasi lah. Saya pergi dekat Zaim lah. Zaim, saya nak untuk sebulan ni nak dapat 100,000. So saya bayar you. So clear. So Zaim nak buat apa, nak buat macam mana, kempen apa, Facebook ke, TikTok ke, itu ke, ini kan, tak kisah, janji capai 1,000. Okay. 1,000 sale tu lah kan. Contoh. Kalau bayar untuk buat branding, dia pun ada indikator dia. Yes, Lain betul. pula tu kan. Berapa ramai followers. Ada yang bayar untuk branding, bayar untuk sales, ada yang bayar untuk dapatkan lead saja. Kan? Mungkin coach boleh cerita sedikit sebab kadang-kadang orang outsource tu ada yang saja nak ambil leads, ada yang nak dapatkan sales saja, ada yang nak buat branding kan. Mungkin dalam pelbagai objektif kan, kita sebagai marketer tu kan, apa je yang kita boleh buat bila kita buat digital marketing ni? Berbalik pada objektif tadi lah. Berbalik kepada objektif tadi. Kan, ataupun bukan berbalik pada objektif, berbalik kepada target tadi tu yang dipersetujui. Yang deal kan. Ya, deal kan. Kalau kata saya bagi tahu saya hire you untuk naikkan branding saya, contohlah follower saya di mana-mana platform, 10,000 saya nak by end of this month kan, contoh. So you nak buat apa? Terpulang lah. Tapi of course lah you pula kena present dekat saya. Okay, untuk capai 10,000 ni, ini rancangan saya. Strateginya apa? Strategi plan dia. Penting. So apa yang kita boleh belajar, perbincangan sangat penting untuk ada antara dua pihak ni. Bukannya hire ataupun outsource dengan membabi buta macam tu. Maaf lah saya guna perkataan tu, tapi dengan sembrono macam tu. Kau tak bakar duit je. Saya guna biasa. Okay. Berbalik pada yang tadi waktu Zaim cakap dia dah biasa buat platform Facebook dengan TikTok kan. Apa beza ads manager atau paid marketing dekat TikTok dengan Facebook? Ni ramai orang yang baru nak buat iklan kat TikTok, and ada juga yang tak pernah lagi beriklan kat TikTok. Boleh tak coach terangkan sikit beza dia apa sebenarnya ni TikTok dengan Facebook ni? Antara platform Facebook dengan TikTok. Sejujurnya tak ada But beza pun. Ya. Sama. Hampir sama. 99.999. Tu terkejut kan. Almost same lah. Almost same. Hampir sama. Dari segi apa tu yang sama tu? Daripada technical part saya boleh katakan sama. Saya amat pasti audience kita yang mungkin tengok podcast ni dengar video ni dan sebagainya, kalau ada yang pernah buat Facebook ad dan juga buat TikTok ads, mungkin anda setuju hampir sama. Tapi saya tak nafikan bukan 100% sama. Cuma mungkin bila kita bercerita tentang perbezaan, balik pada soalan ni, perbezaan ketara antara dua platform ni adalah daripada segi konten tu sendiri. Konten maksudnya merujuk apa yang saya sebut maksudnya, daripada segi contoh video itu sendiri, daripada segi sizing, material dia lah. Material tu lah part kan, kreatif tu sendiri. Okay. Daripada sizing mungkin berbeza. Kan paparan dekat Facebook dengan TikTok lain. Betul. Daripada segi mungkin penerimaan kena faham betul. Penerimaan audience di setiap platform ni pada konten tu. Sebagai contoh, apa mungkin dekat TikTok, anda kena faham dia punya platform ni kebanyakannya audience dia adalah pengguna-pengguna ni adalah orang-orang muda. Betul. Ada je orang yang berumur yang profesional, tapi majority, kita cerita majority kan. Jadi behavior mereka ni suka video-video pendek yang fast transition kan, yang kreatif part kan dan sebagainya. So itu maksud saya perbezaan yang you kena faham dan tahu dekat platform TikTok. Betul. Tapi kalau you bawa benda yang sama pergi dekat Facebook. Kan, penerimaan orang dekat Facebook lain pula kan. Betul, lain pula kat sana. Saya ada cerita pasal tu. Kenapa tu? Sebelum ni kita pernah saya PCDM punya ads lah, kita gunakan material yang daripada video TikTok tu bawa ke Facebook, kena kecam ya. Kena kecam Tapi saya macam menerima reda je lah kan. Walaupun kena kecam, tapi ramai juga orang daftar tu. Dalam last episode 1 tu pun saya rasa saya ada sebut kan, berkenaan dengan setiap platform ni ada rakyat masing-masing kan. So perbezaan balik pada kita kena faham. Ni satu benda yang saya nak share, tertarik.
marketing ni sebenarnya, bila kita cerita tentang marketing, adalah kerja-kerja untuk memahami hati perasaan manusia. Uish. Kerja kita untuk bercinta. Kerja-kerja marketing. Cinta je pada Saya bawah. ulang sekali. Marketing ni, bila nak marketing, ada sebenarnya kita sedang cuba untuk faham. Sebab apa? Kita nak tackle faham hati, perasaan dan juga behavior manusia tu. Macam mana reaksi, behavior orang-orang dekat TikTok, dekat IG, dekat Facebook, dekat Google dan sebagainya. So bila mana kita faham semua benda ni, okay, InsyaAllah kita boleh align balik dengan apa jua campaign marketing yang kita nak buat ni. Kita faham, contoh orang dekat Facebook ni mungkin orang yang sedikit kita sebut berumur. Maaf lah, bukan tua kan, tapi mungkin sedikit berumur. Kita faham benda banyak tu. Pengalaman. Banyak pengalaman. Orang-orang banyak pengalaman. Kita faham benda tu kan. Jadi kita boleh adjust dekat kita punya, okay, mungkin pergi ke sana, buat video ke, buat konten ke yang lebih slow sikit kan, yang lebih tunjuk end result. Tapi betul. kalau mungkin benda yang sama kita buat ke TikTok, kita tak faham. Budak-budak ni nak apa? Yeah, Contoh betul. orang-orang moden. Bagi benda yang slow pace, dia akan tengok video kita pun macam boring sih. Lambatnya video kan. Dah ada perkataan-perkataan baru yang keluar. Dia punya tum-tum tu Tum-tum kan. kat TikTok tu. Ya, betul. Cuma Coach, So kalau you nak terror marketing, tolong bercinta dengan ramai orang. lagi kita faham ramai orang lah maksudnya golongan-golongan. So Coach sekimi ni terror sebab Jangan tanya kat sini. Jangan tanya kat sini. Jangan tanya kat sini. statement bahaya. Statement bahaya tu Coach. Okay Coach, cuma Coach, macam tadi kita sebut berkenaan dengan technical part dan sebagainya kan. Okay, andai kata saya baru nak buka bisnes, lepas tu saya dah ada sales page dan sebagainya, berapa bajet yang sesuai Coach untuk kita nak test market dalam bisnes kita tu? Terpulang. Maksudnya bergantung pada duit saya ke atau Kan? Tu duit Akmal kan. Saya nak paksa pula spend sikit-sikit ni. Akmal tak ada duit, nak buat macam mana? Contoh. Betul. Kan? So bergantung. Saya tadi kan saya ada sebut kan, bajet bukan penentu kepada sukses ataupun tidak satu-satu campaign tu. Kan? Kalau ada orang spend besar, yalah spend banyak lah setiap hari kan dekat dia punya pemasaran. Ni kita cerita yang standard lah kita cerita yang standard, macam dia buat Facebook ad nak dapatkan leads ke, nak dapatkan sale dekat website ke dan sebagainya kan. So ada setengah orang juga dia spend tapi tak dapat result. Kita kena faham kenapa benda tu jadi. Bakar duit. Duit. Lebur lah duit tu. So kita kena faham kenapa benda tu jadi. Kan dia bukan isu budget. Tadi. Okay. Ada setengah orang spend kecil je tapi dapat result luar biasa. Betul. Sebab dia faham dekat dalam tu bukan technical part semata-mata. Dia tahu dengan siapa dia berdepan kan, maksudnya audience yang dia target tu, apa emosi, biasa dengan emosi kan, apa emosi mereka, macam mana nak kata angle kreatif dia nak attack dan sebagainya, benda-benda tu kena tengok. Jadi kalau ada orang cakap ni saya tambah sikit kalau ada cakap buat kerja marketing ni mudah, maaf lah, saya tak setuju. Saya pun sama juga. Merasap juga sebenarnya. Saya tak setuju buat Betul. marketing ni. Lagi-lagi digital marketing, buat ads ni kan mudah bagi saya. Ya, dia mudah kalau you faham semua benda. Tapi nak faham tu susah jugalah kan cerita dia. Okay, berbalik pada paid marketing TikTok ke Facebook kan, selalu orang masih lagi gunakan untuk closing lah. Kita masuk pada part closing pula kan. Daripada technical part tu, tak kisahlah dia orang nak gunakan platform Facebook ke TikTok, masih ada juga yang close melalui WhatsApp. Dan sekarang pun WhatsApp dah boleh buat iklan. Dah boleh buat boost post kan. So masih relevan ke, ataupun bagi Coach sepanjang daripada 2015 Coach buat marketing ni, lagi bagus close ke dekat website ke macam mana? WhatsApp. Ataupun WhatsApp. Bergantung kepada kita punya produk atau servis kita. Kan. Tak logik lah kalau kita nak cerita tentang nak closing WhatsApp. Tak logik lah kalau kita nak cerita nak closing package apa?
hibah takaful yang perlukan contoh, yang perlukan consultation Betul, dekat betul. website. Faham tak saya? Betul. Faham. Tak sesuai lah. Betul. Dia kena ada bahasa orang juga, maksudnya communication lah. Dia kena ada interaction. consultation tu berlaku. Ya. Yes, ada interaction Ada dengan manusia. setengah dalam bahasa marketing big ticket item. Apa tu? Term dia merujuk kepada benda-benda yang macam ialah harga mahal, benda-benda yang perlu servis yang perlukan consultation, tu merujuk kepada big ticket item. Terms dia lah. Ada setengah orang guna item lain, tapi item yang term yang saya guna daripada dulu big ticket item. Contoh consultation, hartanah, hibah, takaful, apa semua kan. Dia perlukan sesi consultation contoh. So lebih elok pergi ke WhatsApp lah kan, instead of pergi ke website tu kan. Mungkin boleh kita tukar macam ni kat dah. Walaupun kita jual benda-benda yang macam tadi bagi tahu big ticket item tu, tapi saya amat pasti, okay, bila kita dapat orang yang PM dekat WhatsApp ni, kan, yelah dia buat iklan, tarik masuk leads ke WhatsApp, kan. Tapi saya amat pasti bila sampai dekat WhatsApp tu akan berlaku soalan-soalan yang repetitif. Betul. Yang berulang-ulang kan. Contoh sekian ni. Tak kisahlah apa. Berapa? Kan masuk orang pertama tanya soalan tu. So jawapan kita pun sama juga. Masuk orang kedua tanya soalan tu, jawapan sama juga. So mungkin kita boleh tukar. Wallahu alam, kita cuba tukar sudut pandang kita. Okey, buat iklan, tarik pergi ke website dulu. Yang mana dekat website tu berlaku segala penerangan yang benda yang repeat tadi tu. Harga dah ada, faham. siap apa semua. Funnel dia tu lah kiranya. Ya, Maksud barulah kita dah kalau explain. betul-betul nak deal kan. Tak logik macam nak beli dekat website, betul tak? Dengan harga mahal dan sebagainya, harga tinggi. Contoh, barulah ada satu button untuk ke WhatsApp pula mungkin. So dia boleh reduce. Maksudnya orang yang sampai ke WhatsApp tu mungkin lebih Quality berkualiti. Dia dah lalu. Kita dah tapis dululah. Mungkin. Cuba okay. tengok macam tu kalau kita nak adjust. Sebab kita nak tinggikan lagi closing rate kita tu kan. Macam jual rumah kan, dekat website dia dah bagi detail. Betul. Lepas tu tekan WhatsApp. Lepas tu terus jumpa ke ejen tu kan, macam tu kan. Serious buyer je yang akan betul sampai ke WhatsApp tu lah. Okay, so Zaim ada apa-apa lagi soalan nak tambah? Ni lah Coach, kita cerita pasal paid marketing ni kan. Kita semua pun bertiga mungkin ada pengalaman sikit lah berkaitan dengan paid marketing. Coach pun dah lama buat paid marketing ni. Mungkin Coach boleh cerita sikit apa cabaran yang paling besar bila buat paid marketing ni. Lepas tu pun mungkin pendengar-pendengar kita mungkin ada yang first time nak masuk kan. Jadi diorang nak tahu apa nanti aku akan hadap bila dah buat marketing ni, apa yang aku akan hadap lah. Mungkin Coach boleh bagi insight sikit tu. Cabaran terbesar saya tak sebut dia sebagai cabaran tapi saya rasa mungkin antara faktor terpenting yang kita kena settle dulu. Yang kita kena settle dulu dalam nak menjalankan apa-apa kempen pemasaran ni adalah kita betul-betul kena buat kerja, homework, study tentang target market kita tu. Target market Target market kita tu. Bukan terus jam untuk bakar duit lah. Bukan. Awal terus test Saya kan. ada banyak duit ni, saya nak bakar. Contohlah nak jual air ni. Kan, nak jual air ni, okey. Siapa yang akan beli air aku ni? Siapa yang so itu maksud saya buat kerja tu. Faham? Market Dekat mana nak sesi jual. kena buat homework tu dengan sebaik mungkin dulu. Market research orang kata Market kan. research. Kena buat research ni sebaik mungkin. Market research. Market Apa? Pak market research. Okay. Okay, dah boleh sebut ya? Dah boleh dah. Market research. Dia bukan cabaran lah tapi yang Zaim tanya tadi kan, Akmal tanya tadi, Zaim ke Akmal? Dua-dua boleh. Daripada episod pertama lagi saya cakap dua-dua boleh. Zaim boleh, Akmal boleh. Yang Zaim Akmal tanya tadi Zaim kan. Akmal. So tolong spend masa lebih sikit dekat situ. InsyaAllah kalau kita dah clear, settle down dekat situ, mungkin lebih mudah untuk kita terjemahkan dalam bentuk iklan kita tu. Ni kan, okay, saya bagi contoh. Panjang pula. Tak apa cerita. Boleh cerita. Kadang-kadang saya jumpa dengan ramai orang. Dia tanya macam mana nak buat copywriting, contoh. Okay. Nak buat copywriting. Copywriting macam mana yang boleh
menjentik emosi emosi menggegarkan emosi audiens saya kan. Soalan dia tu dulu dia tanya soalan Oh ya ke? Patutlah mengimbau kenangan. so nak menjawab kepada soalan itu kan. Dia balik kepada saya bagi tahu kena audiens. Betul. Kalau bila kita buat kita rasa start sebab apa? Sebab kita pun tak tahu dengan siapa kita berdepan. Betul. Shot sendiri nanti ayat kan. Shot sendiri. Shot sendiri. Aku rasa sedap ni kot ayat macam ni. Padahal tak sesuai kan. Kita sendiri kena jadi audience tu lah kan. Ya. Good point Fazia Good point. Kadang-kadang bila kita beriklan ni, kita akan apa kita sebut, kita suka terlepas pandang. Betul. Shot sendiri. Shot sendiri tu sebab apa? Kita duduk pihak ni, side orang yang buat iklan ni, yang buat marketing ni. Tuan-puan, Fasiha dengan Zaim, tolong rajin-rajinkan diri duduk dekat sini. Dekat mana ni? Dekat pihak audience. What if kalau aku adalah audience itu? Kan adakah copywriting ni kena dengan aku? Contoh kan? Adakah video ni menarik untuk aku tengok? Ayat yang selalu coach cakap kat saya, what is it for them kan? What is it for me? What is it for me? What is it for me? Me itu merujuk pada siapa? Audience tu. Audience itu. Mesti ada what is it for me. Kita tahu dah produk kita bagus, servis kita bagus, tapi macam mana nak yakinkan dekat audience tu dan diorang betul-betul faham kita punya produk tu bagus untuk diorang. Part tu lah kan? Betul. So insyaAllah rasa kita dah banyak dah kupas. Dah banyak kupas Kenaan paid marketing ni kan. Paid marketing, technical part. Kita pun dah banyak sembang, pun dah banyak dah CTR, CPM. Kalau nak cerita technical part memang kena memang kena open table. Memang open table lah. Tak jadi 30 minit dah. Dah jadi sehari setengah lah ni kan. Nak kita tengok. tayang semua data dekat sini kan. Dah kena tengok buka Google. Yelah, kalau kita lah. kadang-kadang saya percaya kalau bila kita bercerita macam ni tanpa ada visual, betul. Mungkin orang tak nampak orang kan. tak nampak. Betul. Secara kasarnya macam itulah insya-Allah kan. InsyaAllah. Okay. Itu sampai sini saja podcast kita. Stay tune untuk video akan datang bersama saya Zaim Akmal. Saya Cik Faz. Dan saya Sir Kim.